Penulis sering melihat dan mengikuti perkembangan serta pandangan Khairi Jamaluddin, bekas Ketua Pemuda UMNO, khususnya menerusi podcast beliau bersama bekas Ketua Penerangan UMNO Sahril Sufian Hamdan. Perbezaan pandangan dan kebebasan menyuarakan pandangan patut dialu-alukan, namun pendekatan beliau berhujah dalam isu tertentu dilihat terlalu beremosi dan terkeluar daripada landasan rasional semata-mata dengan sikap amarah beliau kepada kepimpinan UMNO mengetepikan beliau. KJ ada menulis di dalam artikel disiarkan Fulcrum terbitan ISIS Yusuf Ishak Institute ISIS, yang mana beliau kini adalah fellow pelawat kanan institut berkenaan. Bekas Menteri Kesehatan itu turut mengkritik dasar ekonomi dan kekecewaan orang Melayu terhadap isu 3R, Raja, Kaum dan Agama di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim sepanjang 7 bulan menjadi Perdana Menteri. Sebagai bekas fellow pelawat institut sama, tidak sepatutnya KJ berbicara ketika dirinya dalam situasi marah ini, kerana dalam kemarahan akan mencetuskan idea bercanggah antara satu sama lain dan lebih berhasrat bukan untuk membina tetapi menghancurkan perkara baik. Cuba bina pentadbiran sekarang dan juga dirinya. Sebagai contoh mengulas mengenai hal 7 itu, ekonomi negara selepas diambil Anwar, KJ mengungkitkan isu kos sara hidup. Hakikatnya isu dibangkitkan rakyat sekarang kebanyakannya adalah bukan perihal kos sara hidup tetapi lebih kepada kos gaya hidup, seperti pernah dijelaskan Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin. Ramai rakyat Malaysia khususnya golongan kelas menengah cuba mengakalkan cara hidup mereka dengan berbelanja tinggi berbanding pendapatan mereka. Hakikatnya sebenarnya adalah ada inisiatif diusahakan kerajaan sekarang untuk meringankan beban rakyat. Antara inisiatif itu adalah sumbangan tunai rahmah (STR), menu rahmah dan subsidi haji serta elektrik dikekalkan kepada golongan berpendapatan rendah dan menengah. Miskin tegar seramai 130,000 orang akan cuba ditangani tahun ini juga. Kerajaan juga berusaha mengurangkan pergantungan kepada import makanan dan paling penting cuba memerangi rasuah serta menyelesaikan hutang berjumlah RM1.5 triliun. Dalam hal ini, KJ perlu bersikap adil menilai perancangan kerajaan dan tidak boleh secara sembrono mengkritik ini kerana bukan mudah mengurangkan kos sara hidup dalam masa singkat. Ia memerlukan perancangan teliti dan ketegasan dalam tindakan dasar yang memerlukan masa untuk diuruskan. KJ juga mengkritik Anwar dikatakan gagal menangani kemarahan orang Melayu khususnya dalam isu 3R. Persoalan ingin tanyakan Melayu mana dirujuk KJ, adakah Melayu daripada Perikatan Nasional PN dan penyokong mereka? Jika merujuk kepada Melayu PN, jelas sekali mereka tidak menyukai kerajaan perpaduan kerana tidak dapat membentuk kerajaan dan terpaksa menjadi pembangkang. Secara umumnya orang Melayu melihat secara rasional usaha dilakukan Anwar meskipun banyak langkah penambahbaikan boleh dilakukan. Dalam isu membabitkan institusi raja, tidak nampak ada Raja Melayu menolak pendekatan pentadbiran Anwar. Semuanya mempunyai hubungan baik dengan Anwar dan kerajaan perpaduan. Dalam isu agama, Anwar juga membawa pendekatan Malaysia Madani yang ideanya berasaskan elemen keislaman, inspirasi sejarah zaman Nabi Muhammad dan piagam Madinah. Isu kealiman Allah juga diselesaikan dengan baik, merujuk semula kepada Majlis Raja-Raja untuk diselesaikan. Dalam isu kaum, kerajaan perpaduan menentang sebarang cubaan membawa agenda perkauman ekstrim di dalam kerajaan dan negara. Pendekatan politik bersederhana cuba dibawa Anwar dan kerajaan perpaduan, namun rakyat bimbang agenda 3R mungkin dibawa pihak tidak bertanggung jawab seperti mana berlaku ketika pilihan raya umum ke-15. Pendekatan politik bersederhana cuba dibawa Anwar dan kerajaan perpaduan, namun rakyat bimbang agenda 3R mungkin dibawa pihak tidak bertanggung jawab seperti mana berlaku ketika pilihan raya umum ke-15 PR15 November tahun lalu. Kita tidak mahu melihat isu komunis, kristianisasi, pengaruh Yahudi, surga, neraka dan kafir mengkafir digunakan untuk menakutkan orang Islam dan bukan Islam untuk memancing undi. Isu populariti Anwar juga dibangkitkan KJ. Tidak dapat dinafikan Anwar adalah pemimpin paling popular berbanding pemimpin lain pada masa kini. Ini normal di dalam situasi sekarang kerana Perdana Menteri akan memperoleh perhatian rakyat secara keseluruhannya. Namun satu yang menarik daripada pandangan KJ ialah beliau melihat gelombang hijau semakin kurang relevan masa kini. Mungkin KJ sedar faktor gelombang hijau semakin reda dalam berhadapan dengan PN ketika pilihan raya negeri PRN di 6 negeri nanti. Namun begitu tidak salah untuk mengkritik, tetapi KJ harus memberikan jawaban alternatif terbaik bagaimana untuk menyelesaikan isu rakyat
seperti kos hidup, kemiskinan dan rasuah. Sekiranya tiada alternatif diberikan, pandangan KJ tidak jauh seperti pandangan tentera cyber yang kurang atau tiada impak. Satu perkara harus dijelaskan, KJ dilihat terlalu beremosi apabila membicarakan mengenai UMNO, khususnya kepimpinan parti seperti Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Hakikatnya KJ masih sayangkan UMNO, namun beliau tidak boleh menerima kepimpinan UMNO sekarang. Serangan KJ ke atas Anwar sebenarnya banyak tertumpu kepada kesediaan pengurusi Pakatan Harapan PH itu menerima Ahmad Zahid dalam kerajaan. Perlu diingat, kerajaan perpaduan ini adalah hasil cetusan idea yang di Pertuan Agong selepas tiada parti mampu membentuk majoriti muda di Parlimen pasca PRU 15. Mempersoalkan Ahmad Zahid masih belum menerima hukuman di mahkamah adalah tidak adil kepada pengurusi Barisan Nasional BN itu, yang mana kepimpinan beliau diperlukan dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Sikap amarah KJ ini kepada kepimpinan UMNO menyebabkan beliau menjadi individu pendesak yang mengkritik kepimpinan nasional terkait dengan isu pribadi beliau sendiri. Mungkin lebih baik isu pribadi dan politik kenegaraan dipisahkan supaya idea KJ boleh digunakan secara konstruktif untuk membantu rakyat. Yang pasti, KJ memerlukan platform politik untuk meneruskan karir politik beliau. Platform podcast Keluar Sekejap adalah platform sementara. KJ tahu platform terbaik bagi beliau sebenarnya bersama UMNO semula, bukan bersama PN maupun PH atau menubuhkan parti sendiri. Sebagai orang muda, KJ harus redakan kemarahan beliau ini kerana beliau tidak akan melakukan keputusan salah dan kurang bijak apabila membuat keputusan ketika marah. Kalau keputusan salah dibuat, beliau akan menyesal selama-lamanya. Hanya orang tertentu memahami dan faham isi hati nurani beliau. Namun jalan terbaik bagi KJ ialah terus mengkritik dan memberi pandangan secara konstruktif, mengawal emosi dan mencari sahabat boleh dijadikan orang tengah untuk menyelesaikan masalah beliau dengan kepimpinan UMNO sekarang. Dalam politik, musuh bukan selama-lamanya, meskipun kawan pun bukan selama-lamanya. Yang penting istiqmah di dalam perjuangan ini, kerana perjuangan bukan mengutamakan kepentingan diri tetapi adalah untuk kemaslahatan umum.